Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in, kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda serta para sahabat semuanya, dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma Rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan Kau jadikanlah kami ini orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaika wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardan muslimin. Ya Allah, Kau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah jua kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan kumpulan orang-orang yang salih. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita sambung tadabbur kita pada muka surat 33 ayat yang ke-215. 215 muka surat 33 surah Al-Baqarah. Seperti biasa kita baca, kemudian kita belajar bahasa Al-Quran, kemudian kita tadabbur ayat yang kita baca, tadabbur, kita tadbik uruskan, dan yang keempat kita amalkan sesuatu yang boleh kita amalkan. Baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Sadaqallahul Azim. Baik, kita tengok bahasa yang Allah guna. Yas'alunaka. Yas'aluna satu kalimah, kalimah yang kedua. Mereka bertanya engkau. Engkau tu Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tu siapa? Mereka tu ialah sahabat-sahabat Nabi. Salah satu daripada tafsirnya mengatakan sahabat-sahabat tanya Nabi tentang apa? Persoalannya, Mada yunfiqun? Itu soalan dia. Apa yang mereka nak infakkan? Ini soalan sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka nak infak dan kepada siapa yang mereka boleh infak? Soalan ini dijawab oleh Nabi dengan perintah Allah. Qul, katakanlah, maknanya jawabkanlah wahai Muhammad, ma anfaqtum. Ma ni makna barang. Ma ni apa-apalah, tak kisahlah yang kita infak tu, dia panggil ma, barang, sesuatu. Anfaqtum, yang kamu infakkan, min khairin, dari apa jua kebaikan ataupun harta, habislah. Falil walidaini, maka untuk kedua ibu bapa, wal aqrabin, dan untuk kaum kerabat yang terdekat, wal yatama, dan untuk anak-anak yatim, wal masakin, dan untuk fakir miskin, wabnis sabil, dan untuk ibnis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan, terputus bekalan dalam perjalanan. Okey, kita berhenti situ dulu, kita tengok apa perkara ini. Kita belajar bahasa Arab lah, bahasa Quran. Mereka bertanya engkau, apakah yang mereka boleh infak? Ini soalan. Mada yunfiqun? Mereka nak infak apa? Jadi jawapan dianya, ma anfaqtu min khairin. Kalau kamu nak infak apa-apa kebaikan, semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni penting untuk kita fahami, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ma anfaqtum min khairin. Ini jawapan dia. Apa sahaja yang kamu infak, yang penting khairin. Benda tu baik. Benda baik. Kadang-kadang khairin itu harta, kan? Kadang-kadang khairin itu nasihat berguna, infak juga. Kadang-kadang ilmu, infak ilmu. Ma ni termasuk apa jua yang kamu infak dan dia itu baik untuk orang yang menerima. Maka itu dikatakan jawapan kepada persoalan yang ditanya oleh
para sahabat yang Allah perintah untuk jawab. Itu satu perkara. Ayat ini kita boleh kait dengan ayat surah Al-Imran ayat 134. 134 surah Al-Imran pada muka surat muka surat berapa? Muka surat 67. Cuba tengok. Muka surat 67 ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Rupa-rupanya infak ini salah satu daripada sifat orang yang bertakwa. Mereka kena infak. Di sini pun dia tak sebut alladzina, orang-orang yang yunfiqun, mereka itu infak. Infak dia tak sebut infak apa. Sedangkan ayat infak ini perlu kepada benda yang harta ke apa kan. Tapi tak sebut, dia open. Maknanya infak ini tidak hanya kepada harta benda sahaja. Infak pada masa, pada tenaga, ilmu dan segala-galanya yang boleh memberi manfaat kepada orang yang kita infak itu. Fisarra, semasa senang, wad-dharra, macam mana kita nak infak masa susah? Mungkin kita infak tenaga, susah duit, tenaga ada, kita tolong dalam bentuk tenaga. Dalam arti kata, orang-orang yang bertakwa ini, dia kena tolong-menolong. Apa jua yang boleh tolong, dia tolong. Sekadar kemampuan dia semasa senang ataupun semasa susah. Dulu masa PKP susah, kita tolong-menolong dengan kadar yang kita mampu. Sekarang ni sarak dah lah, sekarang ni senang dah. PKP pun dah endemik dah, dah tak ada dah. Jadi kita boleh tolong-menolong masa senang. Ini salah satu sifat orang yang ahli syurga, orang yang dijamin syurga. Sifat yang kedua dalam ayat yang sama Allah sebut tu wal kadhiminal ghaidha, orang yang boleh tahan marah. Sifat yang kedua ni tambahanlah. Sifat orang yang kedua, orang yang bertakwa yang dijamin syurga, dia boleh tahan marah, boleh sabar ketika nak marah. Yang ketiga ialah wal afina 'anin nas, orang itu suka memaafi dari kesalahan orang lain. Tiga sifat ini ialah hubungan sesama kita manusia. Kalau kita ada tiga ni, kita tolong menolong dalam perkara yang mampu kita tolong menolong, termasuk wang ringgit, tenaga, ilmu dan seumpamanya. Satu. Yang kedua, bila kita tercabar dalam kehidupan, kita boleh tahan kemarahan, sabar. Yang ketiga, kita maafkan kesalahan orang lain. Selain dia adalah sifat orang-orang yang beriman, sesama orang yang beriman, sesama manusia, dia juga ialah orang ini termasuk dengan Allah sebut wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu dia sangat mengasihi orang muhsin. Maknanya sesama kita, kalau kita boleh tolong-menolong dalam apa jua yang kita mampu, kalau kita boleh tahan marah yang tidak boleh membawa perpecahan disebabkan kes-kes sesama kita, dan kita boleh maafkan kepada orang, kita juga termasuk orang-orang yang muhsin, orang yang terbaik. Muhsin. Gitu. Itu sebagai tambahan kepada ayat ini. Kita pergi balik. Okey. Pergi balik kepada ayat kita ini, iaitu muka surat 33. Kita faham. Ma anfaqtum min khairin. Apa sahaja yang kamu tolong orang yang mendatangkan khair, manfaat, itu diterima Allah SWT. Maka terjawablah soalan pertama yang ditanya oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi jawab atas perintah Allah. Dia tak jawab dengan idea dia. Dia jawab atas perintah Allah. Apa bukti Nabi jawab atas perintah Allah?
Buktinya Allah kata qul, wahai Muhammad, engkau beritahu. Gitu. Betul kan? Soalan kedua yang nampak ada di dalam jawapan ini ialah siapa yang perlu diutamakan dalam bab infak ini, tolong menolong ni. Disebut dalam ayat berikut, falil walidaini 1, wal aqrabin 2, wal yatama 3, wal masakin 4, wa benis sabil 5 kategori yang boleh kita tolong menolong untuk memberi kebaikan apa yang termampu dan apa yang diperlukan oleh mereka. Okey, disebut di sini 5. Pertama disebut 2 ibu bapa. Dalam soal tolong menolong, memanfaatkan, membantu ni, orang yang pertama ialah ibu bapa. Susunan ayat ini sebenarnya dikira kepentingan utama. Kalau disebut 2 ibu bapa, mana 2 ibu bapa itu perlu dibantu terlebih dahulu dalam keadaan mereka memerlukan. Tetapi sekiranya mereka tidak memerlukan, ada lagi orang yang paling kita kena utamakan selepas 2 ibu bapa ialah yang disebut di sini al-aqrabin. Al-aqrabin, aqrab ialah keluarga terdekat. Keluarga terdekat. Mungkin hak jauh-jauh kita tidak utamakan sangat, kita utamakan keluarga-keluarga yang terdekat. Kita nak tolong apa keluarga terdekat ni? Kalau mereka perlu duit, kalau kita ada duit, kita tolong duit. Kalau kita ada duit, mereka ada duit, tapi dia perlu ilmu, kita kena bantu mereka, keluarga kita, adik-beradik kita, sepupu kita, itu termasuk keluarga terdekat yang kita kena tolong. Sekarang ni muslimin muslimat sekalian, yang paling kita takut dan saya sendiri ialah kita duduk ajar orang seluruh negara. Adik-beradik kita macam mana? Ada orang ajar tak? Kan? Sepupu, anak saudara kita, ada orang ajar tak? Orang tu takut juga kadang-kadang. Jadi pengajar ni. Jadi kita kena cek anak saudara kita, ada tak orang ajar dia? Sebab Allah kata, kena tolong menolong. Lepas 2 ibu bapa ialah al-aqrabin, kaum kerabat terdekat. Okey. Habis tu kita kena tengok. Yang ketiga ialah wal yatama. Yatama yatim. Anak-anak yatim. Anak yatim ni kadang-kadang ibu ayah yang meninggal itu tinggal harta yang cukup, kan? Tapi dia masih berhajat kepada benda lain. Mungkin didikan, mungkin kasih sayang. Itu pun dianggap, dikira ma anfaqtum min khairin. Apa yang kamu bantu infak dalam apa jua kebaikan. Anak yatim ni yang kalau ada duit, dia perlu kasih sayang. Mak tak ada, ayah tak ada contohnya. Jadi dia nak orang yang mengasihi dia. Maka khairin di sini ialah kasih sayang kita, bantuan apa-apa yang diperlukan pada anak yatim. Dan yang keempat ialah wal masakin. Masakin miskin. Plural pada miskin ialah masakin, iaitu fakir miskin. Makna dari sudut menyelamatkan anak yatim diutamakan dalam ayat ni daripada fakir miskin. Mungkin anak yatim ini ada duit, tapi dia perlu memberi satu motivasi yang cukup untuk mereka supaya mereka tidak orang kata hilang punca kerana kematian ayah ataupun ibu ataupun kedua-dua sekali. Mana orang miskin dia tak ada duit, tapi mungkin dia ada adik, dia ada adik-beradik, mungkin dia ada mak dan ayah, tapi dia miskin. Maka kena tengok dulu anak yatim, apakah keperluan-keperluan dia. Kemudian baru tengok fakir miskin. Dan last sekali ialah wabnis sabi, orang-orang yang terputus bekalan semasa dalam musafir. Inilah dua persoalan yang ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi. Jadi kaitan dengan kita macam mana? Kaitan dengan kita ialah soalan yang ditanya oleh sahabat Nabi kepada Nabi dan jawapan Nabi yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah sebenarnya pendidikan kepada kita. Kita kena ikut Nabi, kena ikut Quran dan ikut hadis. Maka apa yang ditunjukkan oleh
Nabi, jawapan Nabi yang disampaikan oleh Quran ini, kita juga kena ikut sama. Itulah perkara yang perlu kita lakukan. Sekarang ni mak kita tak ada. Mak kita tak ada dah, meninggal dah. Kan kita dah 50, 60, 70 ni, mak tak ada dah, ayah tak ada dah. Jadi nak tolong apa lagi? Tuan-tuan, tolong ni min khairin lah. Ma anfaqtum min khairin. Ibu bapa kita yang duduk dalam kubur tu amat berhajat kepada pahala-pahala yang datang daripada anak yang soleh. Jadi apa kita nak buat? Sekali-sekala kita hadiahkanlah, kita infaklah duit ke tabung-tabung masjid kepada siapa-siapa dengan niat untuk pahalanya untuk ibu dan ayah kita. Yang mungkin dengan sebab itu mereka kalau susah disenangkan Allah disebabkan bantuan yang disampaikan oleh anak-anak cucu-cucu yang ada di bumi Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Itu boleh tolong walaupun dia dah tak ada. Begitu juga kita doa untuk mereka dengan kebaikan-kebaikan, doa kepada kaum kerabat yang telah pergi dan seterusnya lah. Habis itu kan. Jadi dua jawapan yang kita boleh dapat, kita boleh infak apa sahaja, satu jawapan. Yang kedua, orang yang perlu diutamakan dalam hidup kita dalam memberi bantuan dan pertolongan, iaitu dua ibu bapa, kaum kerabat terdekat, anak yatim, fakir miskin dan orang-orang yang terputus bekalan dalam perjalanan musafir yang diharuskan. Itu. Ayat berikut, wama taf'alu. Ni dia bukan nak cerita infak, dia nak cerita hati. Dalam infak ni kena jaga hati. Wama taf'alu min khairin, makna apa-apa, dan apa sahaja taf'alu yang kamu buat, kamu lakukan, min khairin, dari apa jua kebaikan. Kita ni, kita yang infak ni, kita yang tolong ni, kita infak nasihat berguna, Allahu Akbar. Kita beri duit ke, kita kasih sayang kepada anak yatim ke, buatlah apa saja yang digelar khairin. Ingat, kita kena jaga apa? Fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah itu bihi, dengannya tu bi khairin tu. Bihi itu bi khairin, dengan kebaikan yang kamu lakukan itu alim, amat tahu apa? Niat kita, hati kita. Alim ini rujuk kepada hati. Maka dalam kita tolong anak yatim, dalam kita infak pada fakir miskin, dalam kita menyampaikan ilmu, dalam kita tolong siapa, jaga hati, ikhlaskan hati, kerana Allah memandang hati kita. Dia tengok perbuatan kita. Kalau hati kita tidak jujur, tidak ikhlas, tak boleh apa. Rugi je tolong orang. Kita tak boleh apa. Nampak macam baik, tapi tak boleh pahala sebab hati kita tidak ikhlas. Oleh sebab itu Allah kata, fa innallaha, sesungguhnya Allah, bihi, dengannya, bi khairin, dengan kebaikan yang kamu buat itu, alim, dia sangat tahu. Tahu apa? Hati kamu. Ada 3 nama Allah yang penting dalam hidup kita. Pertama, alim, tahu tentang hati. Yang kedua, sami', maha mendengar tentang cakap-cakap kita. Yang ketiga, basir, maha melihat atas perbuatan kita. 3 nama Allah ni penting untuk kita hayati. Kita nak buat apa? Allah melihat. Kita nak cakap apa? Allah mendengar. Kita nak niat apa? Allah maha maklum ataupun mengetahui. Yang saya jumpa dalam tafsir-tafsir, 3 nama ni penting. Ada. Kalau kita nak buat jahat, Allah tengok. Kita nak cakap tak baik, Allah dengar. Kita nak niat tak baik, Allah tahu. Maka kita terkurung dalam nilai-nilai ketaatan. Semua dalam perkara yang kita hadapi. Seronok dengan adanya nasihat Quran ini. Habis itu. Habis cerita infak. Jadi kesimpulan daripada cerita infak ini, pertama, kalau kita tak tahu, kena tanya. Tuan-tuan, kita boleh tahu tak amal kita ni Allah terima tak terima? Kan kita duk semayang, kita duk puasa, duk apa, tahu tak Allah terima ke tak terima? Sebenarnya kita tahu.
Kita tahu, kita boleh ukur Allah terima tak boleh terima. Ada 4 ukuran dia, 4 syarat dia. 4 dia panggil tanda yang amal kita boleh Allah terima. Pertama, yang kita buat kita tahu. Kita buat tu kita tahu itu betul dan kita belajar. Kita buat tu betul. Satu syarat dia. Yang kedua, kita mulakan dengan niat kerana Allah. Yang ketiga, kita buat ikhlas mata-mata kerana Allah. Niat satu hal, ikhlas hal yang ketiga. Yang keempat, kita buat secara konsisten, berterusan istiqamah. Kalau ada pada kita 4 ni, buat dengan ilmu, niat, ikhlas dan istiqamah, kata ulama, pasti amal itu soleh. Mana kita boleh ukur? Kita boleh tahu gaji kita hari ni boleh berapa. Hari ni saya mari lewat, mari daripada jauh, sehingga mari lewat orang dah siap dah sembahyang. Merkah saya sikit. Harap-harap Allah bagi MC lah, ada sebab kan. Kalau boleh sikit pun memang dah nampak dah kita sembahyang jemaah 2 orang je belakang. Cepat-cepat pula tu, wirid pun tak sempat kan. Nampak dah seberkah kita sikit. Kena istighfar lepas ni kan. Istighfar, minta maaf ya Allah, aku lewat ada hal. Jadi kita sentiasa berkomunikasi dengan Allah. Suatu ketika kita boleh qiyamul lail, seronoknya boleh qiyamul lail. Sebab apa? Banyak berkah kita hari ni. Kita tahu, kita boleh ukur. Sebab apa kita boleh ukur? Sebab kita buat dengan ilmu dan kita niat kerana Allah, dan kita tidak ada satu benda pun yang kita buat untuk riak-riak nak tunjuk-tunjuk ke orang, dan itulah cara hidup kita. Maka kita dapat, kita boleh nilai. Jadi sebab itulah para sahabat ridwanullah alaihim, dia berlomba-lomba buat baik. Dia tahu dia kalau buat banyak-banyak dia dapat. Dia tak nak batalkan peluang yang ada dalam hidup dia. Jadi tuan-tuan, jadi hari ini kita dah faham, kalau kita ada 4 syarat tu, pertama apa dia? Ilmu terhadap amal yang kita buat, kita betul-betul tahu. Yang kedua, kita mula dengan niat. Yang ketiga, ikhlas mata-mata mencari redha Allah. Yang keempat, istiqamah. Maka dengan 4 itu, amal apapun yang kita buat, kita boleh nilai, dan ia diterima Allah, dan dia adalah amal soleh. Cuma kadang-kadang dia terbatal balik disebabkan mungkin riak, mungkin kita nak tunjuk-tunjuk, dia mari nak orang kata mari riak dan seumpamalah, yang takut dia gugur balik, ataupun orang itu kufur kepada Allah, dia gugur balik. Baik, habis itu kita tengok ayat berikut. Ini al-qital, berperang ni. Kutiba alaikumul qital, telah ditulis, telah difardukan ke atas kamu berperang. Wa huwa, dan peperangan itu qurhun, kebencian, lakum pada kamu. Siapa pun tak nak perang, tapi perang tu bila sampai masa telah difardukan untuk lawan musuh kan. Macam perang Badar, perang Uhud, itu satu kutip. Kalau puasa ditulis, difardukan, qisas difardukan, sembahyang difardukan, perang pun difardukan. Saat datangnya masa mempertahankan agama, maka peperangan itu adalah satu kewajipan, dan semua orang akan tak suka, kurhun, benci. Lalu Allah kata apa? Wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi, asa tu kemungkinan boleh jadi, apa dia? An takrahu, bahawa kamu membencikan, syai'an, sesuatu itu, wa huwa, sedangkan ia khairun, baik lakum. Kan? Peperangan mempertahankan agama Allah memang tak suka, sakit, tapi dia lebih baik pada kamu. Kalau kita tidak mempertahankan negara kita dengan Islam, tiba-tiba orang bukan Islam memerintah. Kita tengok contoh-contoh negara yang diperintah oleh orang bukan Islam hari ini, Islam dianiaya. Jadi kalau kita tidak berperang mempertahankan negara kita, agama kita,
kita akan berdepan dengan kehidupan yang lebih berat. Kan? Oleh sebab itu kena, walaupun kita tak suka berperang, demi agama kita terpaksa kena mempertahankan juga. Takut anak cucu kita hidup dalam keadaan derita di bawah pemerintahan yang bukan ada nilai-nilai Islam. Sebab orang Islam dia tak bunuh orang tanpa sebab. Tapi orang bukan Islam boleh jadi dia bunuh walaupun kerana tak ada sebab, kerana dia tak suka. Itu satu. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan boleh jadi bahawasanya kamu sayang, kamu suka sesuatu benda, wa huwa syarrul lakum, sedangkan ia buruk untuk kamu. Ada tak benda yang kita suka tapi tak baik bagi kita? Ada tak kan? Banyak. Riba, keuntungan dalam bentuk riba. Kita suka sebab untung, tipu orang untung, tapi dia adalah syarrun, buruk kesudahannya untuk kamu. Wallahu ya'lamu, atas sebab itu Allah sahajalah yang lebih tahu. Wa antum la ta'lamun, kamu semua tak tahu. Jadi apa yang Allah wajibkan ke atas kamu walaupun berat, ikut je lah, sebab dia adalah kebaikan kepada kamu. Dan apa yang Allah larang untuk kamu buat, berhentilah, sebab itu kebaikan kamu. Yang kamu tak tahu, Allah itu tahu. Jadi Allah perintah sesuatu perintah, Allah tahu kebaikan itu kepada kita. Dan Allah larang sesuatu larangan, Allah tahu kebaikan itu, keburukan itu kepada kita. Maka tuan-tuan, janganlah kita komen-komen apa yang Allah kata boleh. Allah suruh benda ni, sedangkan benda ni tak baik untuk kita. Kita pandai-pandai kata tak baik. Allah kata baik, kita kata tak baik. Yang ni Allah kata tak baik, kita kata baik. Jadi wallahu ya'lam, sedangkan Allah itu tahu. Wa antum, dan kamu la ta'lamun, kamu tak tahu. Hikmah di sebalik perintah-perintah Allah. Ada orang komen, dia kata, ustaz, kenapa bila Allah fardukan semayang, semua kita semayang, tapi bila Allah fardukan kisas, bunuh balas, hukum balas tu, semua tak saya guna? Nak cek dulu, nak semayang tak gitu. Benda-benda lain, benda Allah juga suruh, yang ni Allah suruh, tapi yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Kita yang buat keputusan. Jadi tuan-tuan, kalau benar-benar kita beriman semua hukum-hukum yang Allah tentukan itu baik untuk kita, semua hukum-hukum yang Allah larang itu tak baik untuk kita, maka sama-samalah kita menjaga Allah. Pasti Allah jaga kita semua, insya-Allah. Kesimpulan daripada dua ayat ni, kita tak nak sambung dah sebab masa nak habis dah. Jadi kesimpulan, dalam hidup kita ni kita kena taat, syukur, bersyukur. Apa makna syukur? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah. Kita kata macam mana tanda kita ini orang bersyukur? Kata ulama, asyukru huwa ta'at. Syukur itu ialah taat. Taat tu macam mana? Taat tu ialah ikut yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang, maka itulah yang dikatakan taat. Dan orang yang taat itulah orang yang bersyukur. Bila kita bersyukur, Allah tambah kebaikan kepada kita. Tetapi kalau kita engkar kepada perintah Allah, tidak bersyukur, ingatlah sesungguhnya azab Allah amatlah dahsyat bila menimpa sesebuah masyarakat ataupun seseorang hamba yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Okey. Tuan-tuan dirahmati Allah, dahlah start lewat nak berhenti awal pula. Boleh tak? Nak sambung pula tak ada dah. Nak modal dah. Dah habis ayat. Sambung pula jadi panjang. Jadi kita berhenti setakat tu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit pun dia memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma